TV KPM. Sahur. Hah? Dah pukul 6.30. Alah, tak sahur pula hari ni. Macam mana nak puasa ni? Aduh. Alang-alang tak sahur ni. Baik je sarapan. Apa Man, sarapan? Kenapa pula Aiman nak sarapan? Yelah, dah alang-alang tak puasa hari ni sebab tak sahur tadi. Jadi, saya sarapanlah terus. Aiman, sahur ni bukan perkara ataupun rukun puasa. Maksudnya kalau tak sahur pun boleh diteruskan puasa. Ya ke macam tu? Puasa ya terus ya, Aiman? Okey. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Anda bersama saya Aiman Sufian Azman pada hari ini dalam slot menengah rendah dalam mata pelajaran Al-Syariah yang mana hari ini kita nak dengar satu topik berkaitan dengan puasaku. Baiklah, kita bersama dengan Ustazah kesayangan kita iaitu Ustazah Nurhani Jaluddin. Apa khabar Ustazah? Alhamdulillah sihat. Aiman, kaifa haluka ya Aiman? Alhamdulillah ya Ustazah. Masya-Allah. Masya-Allah. Jazakallah khair. Syukran Ustazah kerana bersama dengan kita pada hari ini. Dan ada juga murid-murid yang akan bersama dengan kita pada hari ini Ustazah. Dipersilakan masuk murid-murid. Baiklah, jadi kita nak berkenalan terlebih dahulu dengan murid-murid kita pada hari ini. Kita nak minta Ustazah boleh kenalkan murid-murid kita? Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama kita anak murid yang luar biasa hebat. InsyaAllah ada seorang hero. Dipersilakan Fawaz. Kaifa haluka ya Fawaz? Juga bersama Alhamdulillah ana bi khair. Kaifa haluki ya Ustazah? Alhamdulillah ana bi khair. Masya-Allah. Dan bersama kita juga ada saudari Alia. Assalamualaikum ya Alia. Waalaikumsalam Ustazah. Dan dan bersama-sama kita saudari Qudwatul Batrisha. Ahlan wa sahlan. Ahlan biki ya Ustazah. Tasharraftu bi liqa'ik ya Ustazah. Masya-Allah, mumtazah. Barakallahu fiki. Okey, itu dia Ustazah. Maknanya mereka ni dah bersemangat dah bersama dengan kita pada hari ini dalam kelas kita puasaku. Okey, baik Ustazah. Jadi kita nak tahu juga Ustazah, tadi kita berlakon tadi kan. Apa kaitan dengan topik kita hari ini Ustazah? Masya-Allah. Okey, terima kasih Aiman. Apa kaitan kita punya gimmick tadi dengan kita punya topik hari ini? Pertama, situasinya adalah Abang Aiman kita ni dahlah terlajak bangun sahur. Kemudian dia kata tak payah puasa. Okey. Bila mana seseorang ni dia tidak tahu yang mana satu rukun yang wajib dibuat, kalau tak buat benda tu tak sah, dan dia tak tahu bahawa yang salah satu yang mana satu sunat puasa, jadi dia akan melakukan kesalahan dalam beribadah. Jadinya Abang Aiman tadi dia tak nak puasa. Menyebabkan nanti patutnya puasa tak puasa. Rugilah macam tu. Jadi sebab itulah hari ni kita akan belajar tajuk as-saum. Ya, sebab itulah hari ini kita akan belajar tajuk as-saum. Apa yang akan kita belajar? Kita akan fokuskan beberapa perkara. InsyaAllah hari ini ada 4 perkara Aiman. Boleh kita terangkan apa dia 4 perkara tu? Okey, tafadhali ya Ustazah. Okey, 4 perkara tu yang pertama adalah rukun. Okey, apa dia rukun Aiman? Aiman ada satu tubuh badan yang sihat Aiman Okey. Okey, Aiman ada kaki Aiman Ada. Berapa kaki Aiman? Ada 2. Ada 2. Rukun ni macam itulah. Rukun ni dengan kaki dia tak dapat dipisahkan. Sebab apa Aiman? Rukun puasa ni ada 2 je. Ada berapa? Ada 2. Ada 2. Iaitu an-niyah dengan al-imsak 'anil mufattirat. Okey Aiman, katalah Aiman tak ada kaki sebelah. Adakah Aiman boleh jalan dengan tegak elok je? Alamak, tak boleh. Tak boleh. Jadi sebab itu menunjukkan rukun puasa ni kita akan belajar, sebab kalau kita kurang salah satu rukun tak sah. Okey, tak jadi kita punya puasa. Jom kita tengok seterusnya, kita akan belajar tentang sunan. Okey, sunan ni Aiman, macam tangan Aiman ada berapa tangan Man? Ada 2 Ustazah. Cuba macam ni Man. Okey, bayangkan Aiman tak ada tangan. Adakah Aiman boleh jalan dengan smart dan macho macam sekarang ni? Tak boleh lah Ustazah. Kurang kan? Dia kurang. Jadi tangan ni
sama dengan macam sunan Aiman, sunat puasa. So kita akan belajar sebab sunan ni dia akan melengkapkan diri kita. Betul tak? Tangan ni akan melengkapkan diri kita. Macam itu juga sunanus saum, perkara-perkara sunat ketika puasa ni akan melengkapkan puasa kita yang akan kita belajar nanti ya. Seterusnya makruhatus saum. Makruhatus saum ni Ustazah hold dulu. Kita nak tengok perkara yang keempat apa dia Aiman? Perkara yang keempat ni adalah mubtilatus saum yang akan kita belajar, iaitu Aiman ada kepala Ada kepala? Kepala alhamdulillah Allah bagi. Bayangkan Aiman tak ada kepala. Alamak. Boleh jalan ke? Lari. Bukan setakat tak boleh jalan, nak hidup pun tak boleh. Macam itulah juga kita akan belajar tentang mubtilatus saum, perkara-perkara yang membatalkan puasa. Bila buat salah satu perkara yang membatalkan puasa, automatik tak ada ibadah puasa. Tak jadi apa-apa puasa tu. Makruhat tu apa, Aiman? Makruh ni kalau buat tu mengurangkan pahala. Betul ke Ustazah? Bagus. Kita nak cakap sebenarnya makruhat ni dia macam kentut. Sebab apa? Okey, Aiman bayangkan Aiman sekarang dekat dalam studio ataupun Aiman pergi dekat satu majlis yang indah kan. Okey. Kemudian bila Aiman jalan-jalan, Aiman nak ke kentut tu? Tak nak. Nanti tak orang kata, siapa pula tu? Orang kata macam-macam kan. Jadi kentut tu macam makruhat. Kita tak nak buat. Lebih baik kita tinggalkan. Kalau boleh kita tak nak kentut tu, kita tak nak makruhat, lakukan perkara-perkara yang makruh ketika puasa, iaitu perkara-perkara yang mana benda tu lebih baik kita tinggalkan. Okey. Jadi semua anak murid ada 4 perkara yang akan kita pelajari, iaitu arkan, sunan, makruhat dan mubtilat. Okey, baik. 4 perkara ni penting tau untuk kita cakna supaya apa? Tak adalah kita buat kesilapan macam tadi. Okey, baik. Jadi murid-murid kita dah bersedia ke ni? Kita nak tahu berkaitan dengan rukun lebih dahulu. Okey, tadi Ustazah sebut kaki kan? Okey, baik. Tafadhali ya Ustazah. Syukran ya Aiman. Jadi untuk yang slot tinggal di pertama ini, kita akan, apa dia objektif dia adalah fi akhir dars yatamakkan at-talabah min bayan arkan as-saum. Jadi pada akhir pembelajaran insya-Allah murid-murid di studio dan juga di rumah anda akan dapat mengetahui apa dia rukun puasa. Okey, kita tengok apa arkan puasa. Arkan ni apa? Rukun puasa. Okey, rukun puasa ni kalau kita tak buat, kurang salah satu, tak sah, tak jadi ibadah. Okey, kam arkanus saum? Ada berapa arkanus saum? Berapa? Okey, dengar baik-baik Ustazah akan nyanyikan satu lagu. Anda cuba teka daripada lagu Ustazah ni ada berapa rukun puasa. Okey? As-saumu arkanuhu ithnan an-ninniyah wal imsaku 'anil mufattirat. Daripada lagu Ustazah tadi, kam arkanus saum, dapat di-tag tak Aiman? Saya dengar macam ada 2 lah Ustazah. Macam mana gaya tadi 2 tu? Satu. Isnan. Okey, 2. Bagus, mumtaz ayah Aiman. Okey, jadi kita akan tengok 2 rukun puasa hari ini. Jadi sebelum kita teruskan, kita tengok dulu apa dia al-mufattirat. Ini adalah kalimah jadidah untuk tajuk arkanus saum. Al-mufattirat bermakna perkara-perkara yang membatalkan puasa. Okey. Dan ada kalimah jadidah yang kedua, iaitu anak murid yang boleh silakan buka mic, kita sebut sama-sama tabitun niyah. Tabitun niyah bermaksud berniat pada malam hari. Okey, sebelum kita nak masuk kepada terampasan niat ni, jom kita buat senaman dulu dengan Ustazah. Okey, anak murid di studio, kalau anak murid di studio dengan online ni, kalau dah bersedia buat macam ni. Wow, semua dah bersedia. Okey, buat gerakan sama dengan Ustazah. Semua duduk tegak, tarik nafas dulu. Tahan. Lepaskan. Di rumah bersama Okey, semua. Huna mumtaz. Hunaka mumtaz. Fi ayyi makanin nahnu mumtazun. Huna mumtaz. Hunaka mumtaz. Fi ayyi makanin nahnu mumtazun. Bagus man. Semua sama. Ana mumtaz, anta pun mumtaz, anti mumtaz. Antum mumtazun, ana mumtaz, anta pun mumtaz, anti mumtaza, antum mumtazun. Luar biasa, Masya Allah, dah semangat semua. Boleh kita teruskan. Jom semua sekali lagi tarik nafas. Tahan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lepaskan. Okey, kita masuk tentang rukun yang pertama, an-niyah. Apa dia? An-niyah. Ingat insya-Allah Okey, macam mana lafaz niat? Macam mana lafaz niat puasa? Okey, ni Ustazah datangkan contoh lafaz niat puasa Ramadan. Nawaitu, sambung man.
Sauma ghadin an ada'i fardi Ramadana. hazihi sanati lillahi ta'ala. Wah, Abang Aiman luar biasa. So, saya yakin ramai anak-anak tahu lafaz niat ni. Okey, yang dekat online ni, berapa ramai boleh share lah dia punya sambungan terjemahan dia macam mana? Okay. Sambungan terjemahan dia. Silakan. Angkat tangan. Ya, Fawaz. Tafadhal ya Fawaz. Bagi satu stiker untuk Fawaz. Dia orang pertama. Dua stiker sebab dia orang pertama jawab. Okey, Fawaz, sila sambung lagu dia punya terjemahan. Silakan. Sahaja aku berpuasa esok hari untuk menunaikan fardu Ramadan tahun ini kerana Allah. Wah, Masya Allah. Sedap dan merdu, Saudara Aiman. Okey, anak-anak murid semua, untuk tajuk, untuk perkara yang pertama, ini ada dua perkara yang perlu anda fokus. Ya. Yang pertama, yushtaratu tabitun niyah saum Ramadan wal qada wan nazar. Disyaratkan untuk kita berniat waktu malam bagi puasa-puasa yang wajib, iaitu puasa Ramadan, puasa qada dan nazar. Okey, poin dia tabitun niyat untuk puasa yang wajib. Poin yang ke, okey, tabitun niyat, apa tadi maksud dia? Berniat pada malam hari. Okey, ingat wajib puasa Ramadan. Puasa-puasa Ramadan, qada dan nazar. Yang kedua adalah perkara yang anda perlu ingat untuk tajuk niat ni adalah tasihun niyah saumun nafli. Saumun nafli ni apa benda pula? Iaitu puasa-puasa sunnah. Contohnya saum yaumul isnin wal khamis, saum sittah ayyamin syawal. Jadi sah niat puasa-puasa sunat qabla zawal, sebelum gelincirnya matahari. Maksudnya, contoh okay, qabla zawal maksudnya sebelum gelincirnya matahari. Contoh, katalah hari ni saya nak puasa sunnah. Contoh hari ni aku nak puasa sunnah lah, bangun tapi tiba-tiba terlajak bangun dah lepas subuh dah, dah lepas azan dah. Kemudian, alah lupalah nak niat. Tak boleh puasa lah. Boleh ke tak puasa? Boleh, sebab tasihun niyah, sah niat puasa sunat selagi mana sebelum Zuhur. Jadi contoh katalah hari Isnin ke hari Selasa nak hari Isnin ke hari Khamis ke nak puasa sunat. Contoh pergi sekolah kan, dah sampai pukul 10 kan, aku tak makan lagi ni, aku nak puasa lah, boleh ke tak? Boleh, niat je. Selagi mana belum makan. Jangan pula ada rehat kenyang-kenyang, aku rasa nak puasa lah. Ustaz Hani kata boleh niat selagi belum Zuhur. Tapi ada syarat, selagi belum makan. Hati-hati ya. Okey, jadi ada dua perkara yang anda perlu ingat untuk tajuk niat ni. Jom kita masuk apa dia arkan yang kedua. Al-imsaku, menahan diri anil mufattira, daripada melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Apa dia perkara-perkara yang membatalkan puasa? Kita akan terang untuk sesi yang seterusnya. Jadi untuk sahnya puasa kita, bukan sekadar pertama, kaki yang pertama bukan sekadar kena niat sahaja, tapi yang kedua kena juga menahan diri, jaga diri, jangan buat perkara-perkara yang membatalkan puasa. Jom kita ada soalan kuis untuk murid-murid kita di studio dan juga di rumah. Apa soalannya? Senang je, tadi saya dah tanya mula-mula tadi, Man. Okey, soalannya, kam arkanus saum uzkur kullaha. Siapa nak cuba jawab dengan nyanyian? Tafadhal. Tafadhali. Silakan. Ya Fatimah, naam, tafadhali ya Fatimah. Kam arkanus saum kullaha. Uzkur kullaha. Kam arkanus saum isnaini. Uzkur kullaha. Okey, Fatimah cuba nyanyi. As-saumu. As-saumu arkanu isnain. An-niyah. Wal imsaku anil mufattirat. Wah, Masya Allah. 3 markah penuh untuk Fatimah. Masya Allah. Alhamdulillah. Okey, boleh Ustazah bagi tip sikit? Boleh Ustazah bagi tip? Silakan, Okey, Ustazah. anak murid, jika anda dapat soalan macam ni, apa perlu anda buat? Pertama, anda kena fokus, kenal pasti apa dia kata tugas. Okey? So, apa dia contoh kata tugas kat sini? Cepat anak murid di studio. Siapa nak cuba? Ya, bagus. Qudwatul. Silakan. Itu dia. Kam. Okey, bagus. Ini adalah kata tugas yang pertama. Kata tugas yang kedua? Uzkur. Mumtazah, uzkur. Okey, kehendak soalan. Kehendak soalan yang pertama? Arkanus saum. Arkanus saum. Kehendak soalan yang kedua? Kullaha. Kesemuanya. Kullaha. Jadi, bila kita dapat macam tu, kenal pasti macam tu, kita tahu, kena jawab 2 soalan. Pertama, kam arkan. Dah jawab tadi 2. Okey. Yang seterusnya,
dia punya apa uzkur kullaha dah sebut dah tadi. Jadi Fatimah markah penuh. Kedua tu pun kita bagi stiker kat dia. Sebab dia dapat jawab apa dia kata tugas dan dia punya kehendak soalan. Masya-Allah. Itu kita dapat lihat murid-murid kita ni bersemangat dalam menjawab soalan. Kita baru cerita tentang rukun dan kita nak tahu juga apa dia sunat-sunat dalam kita berpuasa ni Ustazah kan. Baik para penonton, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah, kembali bersama saya Aiman Sufian Azmat di Didik TV KPM pada hari ini dalam slot menengah rendah dalam mata pelajaran Al-Syariah. Dalam topik yang kita bicarakan, puasaku. Baik, Ustazah Hani, dalam segmen pada kali ini, apakah yang akan Ustazah kongsikan? Syukran ya Aiman. Untuk segmen kali ini kita akan fokus tentang fi akhir dars yatamakkan at-talabah min bayan sekurang-kurangnya salasah min sunanin as-shaum. Jadi pada akhir pembelajaran insya-Allah anak-anak murid di studio dan juga di rumah sekurang-kurangnya anda boleh jelaskan apa dia 3 sunnah-sunnah ketika berpuasa. Tadi sunnah-sunnah tadi kaitkan dengan badan apa? Tangan. Dia melengkapkan badan kita kan. Kau bayang kalau tak ada tangan, syukur alhamdulillah kita ada tangan, lawa boleh pegang, boleh jalan dengan smart macam Abang Aiman kita kan. Okey, jom kita tengok. Bismillah. Okey, apa yang dimaksudkan dengan sunanun saum? Okey, macam tangan, maksudnya dia melengkapi kita punya puasa. Kalau kita buat, tentu sangatlah dapat banyak pahala mudah-mudahan. Jadi kita kena fokus untuk lengkapkan puasa kita dengan melakukan sunanun saum, perkara-perkara yang disunatkan ketika puasa. Okey. Jadi apa dia perkara-perkara sunat ketika puasa? Yang pertama, ini belum lagi masuk lagi, ini adalah kalimah jadidah. Apa perkataan baru yang perlu kita tahu untuk sunanus saum? Iaitu al-hijamah. Yang di studio tolong buka mic. Kita sebut sama-sama al-hijamah. Al-hijamah. Masya Allah, santum. Barakallahu fikum. Maksudnya adalah berbekam. Berapa ramai yang pernah berbekam? Abang Aiman pernah berbekam ke? Saya pun pernah berbekam juga. Masya Allah. Saya takut sikit nak berbekam. Okey, jom kita tengok apa dia sunan saum yang pertama. Yang pertama adalah, okey, buka mic semua ready, sebut dengan Ustazah. As-suhur. Semua? Masya Allah, santum, bersahur. Macam Abang Aiman tadi, dia kata dia terlupa bersahur, tak sempat bersahur, bukan terlupa, tak sempat bersahur, tak boleh, dia tak nak puasa sebab tak sempat bersahur. Sebenarnya as-suhur ni adalah min sunani as-saum. Jadi kalau tak sempat sahur, boleh puasa tak? Kalau boleh, angguk. Kalau tak boleh, geleng. Semua angguk. Jadi kalau tak sempat sahur, Abang Aiman, jangan nak cekelak teruskan berpuasa. Terus puasa. Ya. Lepas tu apa yang kedua? Sunanus saum yang kedua. Okey, buka mic semua. Ready, sebut dengan Ustazah. Sebutan dengan jelas di rumah juga. Takhirus suhur. Takhirus suhur. Masya Allah, ahsantum, barakallahu fiikum. Melewatkan sahur. Contoh, jangan pula kita baru balik daripada contoh tarawih, okay? Baru balik daripada contoh makan malam, lepas tu kita sampai rumah, kita lepak-lepak, jomlah kita minum-minum malam ni, kita sekali dengan sahur lah pukul 12. Yang disunnahkan adalah melewatkan sahur, iaitu contoh lebih kurang setengah jam lah sebelum azan kita bangun dan makan, kita bangun dan makan untuk sahur. Okey, jadi tengok apa benda sunan yang seterusnya. Okey, buka mic semua, kita sebut sama-sama al-ightisal, al-janabah, qabla al-fajri. Masya Allah, santum, bagus, suara yang jelas dan semangat. Okey, apa dia al-ightisal? Ightisal ni apa? Mandi. Masya Allah, ahsantum. Mandi wajib sebelum subuh. Ni sunat Maksudnya siapa yang perlu mandi wajib ni? Iaitu kepada orang-orang yang berlaku padanya hadas besar. Contoh, dia inzalul mani, keluar air mani, ataupun dia jima', ataupun dia berlaku padanya, terutama perempuan, haid, nifas. Jadi, contoh bagi situasi. Contoh, katalah seorang perempuan ni, dia ada haid, dia ada keluar darah, darah wanita, haid. Jadi, katalah esok ni dia nak puasa.
Okey, esok dia nak puasa. So dia kata, okey aku nak tidur dulu, aku nak mandi wajib. Dia tengok haid dia dah kering dah sebelum dia tidur tu, dia nampak okey masya-Allah, esok ni boleh mandi wajib ni, boleh puasa ni. So dia pun tidur. Bila dia tidur terjaga macam Abang Aiman tadi, so bila terjaga tu dah lepas subuh. Orang dah habis azan subuh, orang dah siap solat subuh. Allah, tak sempat mandi wajib lah, tak boleh puasa. Ya ke? So kita kena ingat sebenarnya al-ightisal 'anil janabah qabla al-fajr min sunanin as-shaum. So puasa boleh diteruskan saja sebab mandi wajib sebelum subuh itu sunnah. So kalau kita dapat buat tu sangat baguslah. Tapi kalau tak dapat buat, tak sempat nak mandi wajib sebelum subuh, kita teruskan puasa. Yang penting kita niat sebelumnya tu. Okey, yang penting kita niat sebelumnya. Okey, seterusnya jom buka mic sama-sama kita sebut tarku al-kalamul fahish. Sunat puasa, sunat kita meninggalkan, lebih baik kita tinggalkan sunat kita untuk kita tinggalkan kalamul fahish, kata-kata yang keji, yang tak ada faedah. Contohnya apa? Mengumpat, cakap pasal orang, okey, cakap yang tidak ada apa-apa langsung faedah. Yang seterusnya, okey, duduk tegak semua, tarik nafas dulu. Tahan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, lepaskan. Okey, jadi tengok apa seterusnya, sunanul shaum yang seterusnya. Sama-sama sebut aja ustazah. Tarku al-hijamah. Semua sekali. Wal fasdu. Masya Allah, ahsantum. Ini siapa yang pernah berbekam dia akan pernah nampaklah gambar ni ya. Atau ada kap-kap dan ada macam jarum sikit kan. Ini adalah lebih baik waktu. Benda ni hijamah ni berbekam sebenarnya asalnya sunnah. Tapi bila kita berpuasa, sunnah tarku. Okey, bila kita berpuasa, sunnah kita meninggalkannya. Sebab kita berpuasa, sebab apa? Bila berbekam ni ataupun al-fasdu ni, dia mengeluarkan darah, dia akan menyebabkan biasanya badan menjadi lemah. Jadi bila badan lemah, sepatutnya waktu puasa, kita dikendaki perbanyakkan amalan, perbanyakkan ibadah. Jadi kalau lemah macam mana nak buat ibadah? Okey, so ingat tarku al-hijamah wal fasdu. Okey, yang seterusnya adalah ta'jilul iftar. Apa dia? Buat tangan macam ni, buka mic semua. Ta'jilul iftar. Apa dia? Ta'jilul iftar. Ya, Masya Allah, ahsantum, barakallahu fikum. Ini apa benda pula? Iftar. Iftar apa Abang Aiman? Buka puasa. Buka puasa. Kalau ta'jil, cepat buka puasa. Okey, jangan melewat-lewatkan. Sunat azannya baca doa makan. Jangan tunggu-tunggu orang lagi. Okey, yang seterusnya, apa dia sunanus shaum adalah, okey, sama-sama buka mic. Buat tangan macam ni. Du'aul iftar. Masya Allah, ahsantum. Jadi antara sunnah puasa lagi, sunanus shaum adalah du'aul iftar. Banyak-banyakkanlah berdoa ketika nak berbuka tu. Okey, siapa boleh share macam mana doa ketika buka puasa? Antara doa lah. Silakan. Bagus. Fatimah, tafadhali. Satu bintang, satu stiker untuk Fatimah. Allahumma laka sumna wa bika amanna wa ala rizkika aftarna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Masya Allah, kita bagi satu stiker yang cantik untuk segmen 2. Segmen 2 Abang Aiman bagi stiker love gold. Masya Allah. Okey, macam mana terjemahannya pula? Macam mana terjemahan? Seperti mana yang anda tahu. Silakan Alia, tafadhali. Ya Allah, denganmu aku berpuasa. Denganmu aku beriman, dan dengan rezekimu aku berbuka. Dengan rahmatmu yang maha pengasih lagi maha penyayang. Masya Allah, ahsanti, barakallahu fiki. Satu love lagi untuk Alia. Jom kita tengok apa dia sunan yang seterusnya. Sunanus shaum adalah taftirus shaimin. Okey, buka mic semua, sebut sama-sama aja ustazah. Taftirus shaimin. Taftirus shaimin. Ya, taftirus shaimin min sunani as-shaum, maksudnya memberi makan kepada orang yang berpuasa. Kenapa kita nak beri makan? Supaya kita dapat pahala sama macam orang yang berpuasa. Okey, jom kita buat kuis. Berapa ramai dah sedia nak buat kuis? Angkat tangan, buat macam ni, goyang-goyang ibu jari. Wah, semua dah sedia buat kuis. Okey, jom. Siapa nak jawab? Okey, ni cara dia. Siapa nak jawab, anda kena angkat tangan laju-laju. Angkat tangan laju-laju dah ustazah akan sebutkan. Okey, tengok soalannya. Istinadan bisurah istakhrij sunani as-shaum. Berdasarkan gambar ini, keluarkan atau anda nyatakan, sebutkan apa dia sunah-sunah ketika berpuasa. Okey, yang pertama, gambar ni menunjukkan sunan puasa apa? Silakan angkat tangan laju-laju. Ya, Batrisha. Kod 2 tu. 6 kod, tafadhali.
Du'aul iftar. Masya Allah, du'aul iftar. Betul ke kawan-kawan? Wah, luar biasa. 1 stiker gold love untuk Kut. Masya Allah, kita tengok soalan yang kedua. Apa soalannya? Ini menunjukkan apa? Sunnah puasa apa ni? Ya, na'am. Tafadhali, ya Alia. Tarku al-kalamul fahish. Mumtazah, Masya Allah. Tarku al-kalamul fahish. Luar biasa, Alia. Mumtazah. 1 stiker love juga untuk Alia. Dan seterusnya, ni apa dia? Nah, Fatimah, tafadhali. Taftirus Shaimin. Mumtazah. Taftirus Shaimin. Memberi makan kepada orang-orang yang berbuka. Okey, jadi siapa boleh ada sedikit kesimpulan untuk Sunanus Saum? Silakan. Nak tambah huraian ke? Dengar-dengar dia orang ni pandai rap, Aiman. Okey, silakan. Siapa nak tambah huraian untuk Sunan As-Saum? Okay, tafadhali. Silakan. Angkat tangan. Wah, Masya Allah. Ahsanta. Tafadhal ya Fawaz. Saya nak kongsikan lagu untuk perkara sunat puasa. Lagu untuk Sunanus Saum. Wah, Aiman ada lagu baru, Man. Baru Abang Aiman cakap tadi, kena tambah lagu. Tafadhal ya Fawaz. Masya Allah, luar biasa. Okey. Perkara sunat puasa yang boleh kita lakukan antaranya yang ada di bulan Ramadan saja. Ganjaran subhanallah besarnya di sisi Allah, tak lain dan tidak bukan solat tarawih jawapannya. Yang penting niatnya ikhlas. Bukan kerana manusia, bukannya mahu perhatian, tapi kerana Allah sahaja. Marilah rekan semua, rebutlah peluang ini. Kerana bulan Ramadan hanya ada setahun sekali. Wah, itu dia. Masya Allah, luar biasa lah Fawaz. Okey, Aiman, itu adalah kita dah belajar sekurang-kurangnya murid dapat menyebutlah 3 Sunanus Saum. Okey, seorang nak cuba sebut 3 Sunanus Saum yang anda ingat. Okey, silakan. Kita bagi 2 stiker dekat Fawaz dulu, Aiman. Okey, kita bagi 2 stiker untuk Fawaz dulu. Okey, silakan Alia, tafadhali. Tarku al-kalamul fahish. Taftirus Shaimina. Ta'jilul iftar. Masya Allah, selesai untuk sesi ini. Murid pun dapat menyebut sekurang-kurangnya 3 Sunanus Saum. Silakan. Baik, kita nak berehat seketika Ustazah, dan selepas ni kita nak tengok pula apa makruh dalam kita menunaikan puasa. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah, kembali bersama saya Ahmad Sufian Azman di Didik TV KPM pada hari ini dalam slot menengah rendah dalam mata pelajaran Al-Syariah tingkatan 3. Oh, puasaku. Baik Ustazah, untuk segmen pada kali ini apakah yang akan Ustazah kongsikan? Okey, jom kita lihat. Untuk segmen kali ini, ahdafut ta'allum, objektif pembelajarannya adalah fi akhir dars yatamakkan at-talabah min bayan salasa min makruhati saum. Ingat, fokus di studio dan juga di rumah. Sekurang-kurangnya anda dapat jelaskan apa dia 3 perkara makruh ketika puasa. Okey, makruhati saum, perkara makruh ketika puasa. Okey, kita boleh umpamakan dengan diri kita. Okey, kalau tadi kaki rukun kan? Kalau kurang salah satu rukun, tak boleh jalan. Maksudnya tak sah puasa. Kemudian kita bincangkan tentang sunan, iaitu tangan kita sunan kan, yang menambahkan diri kita lebih cantik, lebih bergaya, lebih elok. Itu sama dengan sunan. Okey, perkara-perkara tambahan yang sangat bagus digalakkan kita buat. Tapi makruh ni umpama buang angin, okey? Umpama buang angin ataupun kentut. Yang sebaiknya kita tinggalkan. Contohlah kita dekat studio ni lawa-lawa cantik ni, Abang Aiman ni semua dekat sini, kentut tak naklah, lebih baik kita tinggalkan. So kita nak bincangkan tentang makruhat, perkara-perkara yang lebih baik kita tinggalkan, lebih baik kita jauhkan. Okey? Jom kita tengok. Yang pertama apa dia? Okey, buka mic semua, duduk tegak, tarik nafas dulu. Tahan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, lepaskan. Bagus, di rumah pun bagus, semangat ya. Jom kita sebut sama-sama. Ta'jilus suhur. Ta'jilus suhur. Okey, gaya-gaya. Ta'jilus suhur.
Ta'jilus suhur. Okey, tadi kita jumpa perkataan lebih kurang sama dekat sunanus saum, betul? Cuba kaitkan. Apa kaitan dengan yang sunanus saum? Silakan, cuba angkat tangan. Nah. Kalau ini tak, kalau makruhat ta'jilus suhur. Ya, Alia, tafadhali. Tadi kalau kat sunan tadi apa? Kalau kat sunan tadi ta'jilul iftar. Okey, itu iftar bagus, mumtazah Alia. Kalau kaitan dengan suhur. Sekarang fokus suhur, bersahur. Kalau dekat sunan tadi? Kalau dekat sunan tadi mempercepatkan berbuka puasa. Kalau dekat makruhat mempercepatkan menyegerakan sahur. Mumtazah, muhawalah jayidah. Sangat percubaan sangat bagus. Ahsanti, bagi 1 stiker untuk permulaan ni untuk Alia. Okey. So kalau kita nak fokus untuk suhur, bersahur, kalau sunan tadi, elok kita ta'jil, buat awal-awal sahur ke kita takhir lewatkan? Mana satu? Ta'jil ke takhir? Kalau sunan. Ya, bagus Fawaz. Takhir bagi satu stiker kat Fawaz. Dia paling cepat buat gaya kan. Tapi untuk makruhat, perkara makruh adalah kita cepat-cepatkan makan sahur. Maksudnya, waktu moreh tu kita kira sekali lah, kira sahur lah. Itu makruh. Okey, lebih baik kita tinggalkan. Tengok yang kedua apa dia. Okey, buka mic semua duduk tegak. Al-ihtijam. Al-ihtijam. Mumtazun. Wal-fasdu. Ini berkaitan mengeluarkan darah lah, berbekam ataupun al-fasdu, dia mengeluarkan darah, jadi lebih baik kita tinggalkan. Okey, tapi kalau sunnah tadi, kalau perkara sunnah ni tarku, jadi perkataan depan tarku al-ihtijam wal-fasdu. Tapi untuk makruh kalau kita buat. Okey, jom kita tengok yang seterusnya adalah, okey, buka mic semua, pegang macam ni. As-siwak. Ba'da zawal. Masya Allah, santum. Maksudnya apa? Bersugi selepas tergelincirnya matahari. Apa maksud zawal ni? Zawal ni tergelincir matahari. Maksudnya dah masuk zuhur. Jadi makruh untuk kita as-siwak selepas zuhur. Jadi kalau tak gosok gigi sebelum zuhur lah ya. Okey, seterusnya. Okey semua, sebut sama-sama dengan Ustazah. Al-mubalaghah. Lebih-lebih. Fi al-madmadah. في المضمضة والاستنشاق والاستنشاق. Masya Allah, santum. Maksudnya apa? Berlebih-lebih ketika untuk waktu berkumur dan masukkan air dalam hidung. Waktu hari biasa tak ada pula dia berkumur sampai 10,000 kali kan. Waktu Ramadan ataupun waktu dia nak puasa, tak kisah puasa-puasa apa-apa. Time tu lah setiap minit pergi toilet kumur. Buat apa tu? Nak berkumur. Jadi itu kategori perkara makruhat as-saum. Okey? Al-qublah wal mu'anaqah bisyahwah. Al-qublah ni iaitu mencium, mu'anaqah berpelukan dengan syahwat. Okey, ini maksudnya ini apa-apa perkara yang menaikkan syahwat termasuk dalam perkara makruhat as-saum. Lebih baik kita tinggalkan. Okey, dan seterusnya, okey, buka mic sama-sama, kita sebut sama-sama. Ambil macam ni, dzauqut ta'am. Dzauqut ta'am. Ni semua orang tahu apa maksud dia. Merasa makanan. Merasa makanan. Masya Allah, santum. Barakallahu fikum. Merasa makanan. Boleh tak rasa makanan waktu bulan puasa? Mak panggil, sini, alo, sini Yutima. Alia, sini rasa je mak masak ni. Mak puasa. Saya pun puasa juga. Tak apalah kau rasa lah. Nanti batal puasa saya. Tak batal, tapi makruh. Okey, lebih baik ditinggalkan. Okey, tak batal, tapi lebih baik ditinggalkan. Okey, yang terakhir. Ta'jilul iftar. Okey, buka mic semua. Ta'jilul iftar. Okey. Kenapa ni? Takjilul iftar ni maksudnya dah hidangan dah terhidang dah ni. Jomlah buka puasa nak azan dah ni. Jom buka puasa. Allahu akbar, Allahu akbar. Abang Iman dah azan dah. Lepas tu jomlah makan. Dia kata tak apa. Okey, tak apa. Tu tak, nak ingat perkataan tak. Tak apa dia pergi masuk jil. Tu nak ingat perkataan takjil. Dia melewat-lewatkan iftar, berbuka puasa. So jangan masuk jail dulu makan je dulu. Okey, makan dulu. So kalau melewat-lewatkan dia jadi makruh. Contoh ada tetamu datang kan. Tak apalah makan tu, nak tunjuk baik sangat lah yang tetamu waktu dia puasa kan. Tak apa makan dulu. So kena, bila kita faham ni, kita akan lakukan sesuatu tu mengikut syariat. Bila aku tahu aku puasa, so aku sediakan siap-siap untuk tetamu. Okey, so kita tidak akan melewat-lewatkan makan ketika berbuka. Okey, jom kita buat kuis. Senang je. Ain baina arkanis saum
wa sunanis saum wa makruhatis saum al-atiyah. Okey, dengar fokus baik-baik. Dia kata apa? Kamu kena tentukan di antara sama ada benda ni, okey, Ustaz akan tanyakan, kamu kena tentukan sama ada dia arkan ataupun sunan ataupun makruh. Ada 3 benda. Jadi anak murid semua kena ambil pen. Ada semua ada pen? Tunjuk pen. Okey, kena tulis ya. Ustazah sebut je ni. Okey, Ustazah sebut je ni. Siapa nak jawab cepat-cepat angkat tangan. Tapi mesti ada tulisan. Kalau tak ada tulisan kita tak kira ya, Abang Iman Okey. Okey, soalul awal. Dzauqut ta'am. Tu tengok yang pertama, Fatimah. Fatimah. Okey. Cuba bacakan Fatimah. Dzauqut ta'am ni min Makruhatis saum. makruhatis saum. Mumtazah ya Fatimah. Tengok makruhatis saum Fatimah. Satu kita bagi love abang, love merah abang bagi ya. Kali ni love merah sebab dah pusingan yang ketiga. Masya-Allah. Okey, kita tengok seterusnya. As-siwak ba'da zawal. Arkan ke sunan ke makruh? Tu. Qudwatul. Masya-Allah, dia angkat pertama. Qudwatul apa dia tu? As-siwak. Sunan as-saum. Sunan as-saum. Macam mana kawan-kawan? Jawapan kod betul ke ataupun perlu diperbaiki buat goyang macam ni? Dia geleng Tapi sebab kod dia cuba bagi satu juga untuk kod. Masya-Allah, begitu bukan untuk kod. Okey. Kita tengok Alia geleng paling kuat tadi Alia. Okey, apa jawapan untuk as-siwak ba'da zawal ni Alia? Makruhatis saum. Makruhatis saum. Sebab Alia dia bantu kawan dia. Kita bagi 2 untuk Alia. Bagi tepukan untuk Alia. Masya Allah. Ahsanti Alia. Barakallahu fiki. Okey. Siwak ba'da zawal adalah makruhat. Lebih baik kita tinggal. Masya Allah. Jadi tengok yang seterusnya. Al-ightisal anil janabah qabla al-fajri. Al-ightisal anil janabah qabla al-fajri. Fatimah, tafadhali. As-sunan as-saum. Sunanus saum. Tengok betul tak jawapannya? Sunanus saum. Masya Allah Fatimah. Satu stiker love merah. Luar biasa Fatimah. Ahsanti. Masya Allah. Okey. An-niyah. 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 Now, kita nampak Alia. Tafadhali Alia. Arkanis saum. Arkanus saum. Masya Allah. Mumtazah. Sahih. Sahih, arkanus saum. Niyah min arkanus saum. Luar biasa. Yang kat rumah pun sama teka betul ke? Betul. Bagus. Okey, silakan. Siapa mahu kongsikan apa-apa rumusan yang berkaitan dengan tajuk Sunanu as-saum? Silakan. Tafadhalu. Naam, Alia. Tafadhali ya Alia. Saya ada buat lagu untuk Dzauqut ta'am. Dzauqut ta'am. Okey, ada lagu untuk Dzauqut ta'am. Tafadhali ya Alia. Okey, perkara makruh perkara makruh ketika puasa. Silakan. Dzauqut ta'am, perkara makruh ketika puasa, merasa makanan tanpa masuk ke kerongkong. Kalau telan dari makruh jadi batal, sudah batal kena ganti lepas bulan Ramadan. Wah, luar biasa rap Alia, Masya Allah. Maksudnya boleh dzauqut ta'am waktu bulan puasa, boleh rasa, tapi jangan sampai masuk ke rongkong. Sebab nanti kalau masuk ke rongkong kena batal jadi kena ganti puasa. Jadi macam itu Okey, sekian untuk sesi kali ini Aiman. Itu dia. Maknanya itu pun ada rap juga Ustazah Okey, baik. Jadi kita nak ucapkan tahniah kepada murid-murid kita yang banyak dah bintang-bintang kita yang kita dah berikan kepada anda semua. Jadi kita nak berehat seketika Ustazah. Para penonton, murid-murid jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah, kembali bersama saya Aiman Sufian Azman di Didik TV KPM pada hari ini dalam slot menengah rendah dalam mata pelajaran Al-Syariah bersama dengan Ustazah Hani. Okey Ustazah, untuk segmen pada kali ini, apakah yang akan Ustazah kongsikan? Silakan. Syukran ya Aiman. Okey, untuk segmen kali ini segmen terakhir, ahdafut ta'allum. Objektif pembelajarannya adalah fi akhir dars yatamakkan at-talaba, pada akhir pembelajaran insya-Allah murid akan sekurang-kurangnya bayan salasah min mubtilatis shaum, dapat menjelaskan sekurang-kurangnya 3 perkara yang membatalkan puasa. Apa dia mubtilatis shaum? Apa dia perkara yang membatalkan puasa? Okey, ni diri kita tadi kita dah cerita pasal arkan, rukun. Kalau tak ada salah satu, boleh jalan tak? Tak boleh jalan. So, tak sah puasa. Sunan, kalau tak buat sunan,
Boleh jalan lagi tak? Tak ada tangan, boleh jalan lagi tak? Boleh. Maksudnya kalau tak buat sunat, boleh, puasa boleh diteruskan. Okey. Tapi yang lebih baik kita buat sunat supaya melengkapkan. Okey, kita dah bincang juga yang ketiga tentang makruh, perkara makruh iaitu buang angin. Lebih baik kita tinggalkan, lebih baik kita tinggalkan makruh. Dan terakhir kita nak bincang perkara yang sangat penting bila nak puasa iaitu tentang mubtilatis shaum. Buka mic semua, kita sebut sama-sama mubtilatis shaum. Mubtilatis shaum. Masya-Allah, ahsantum. Jadi mubtilatis shaum ni umpama kepala kita. Okey? Kita kalau pancung kepala kita tak ada kepala, nak jalan memang tak boleh, memang dah terus jatuh lah. Jadi kalau kita terbuat salah satu, kalau kita buat salah satu perkara yang membatalkan puasa, umpama kita potong kepala kita ni dan tak sah ibadah puasa. Jadi wajib kita kena tahu. Jadi apa dia yang pertama? Ni mesti wajib semua kena ikut Okey, buka mic, semua kena ikut dan ingat fokus sampai bila-bila ni Okey, buka mic semua, take nafas. Sebut sama-sama dengan Ustazah. Al-aklu. Al-aklu. Wasyurbu. Amdan. Maksudnya apa? Al-aklu. Makan dan minum secara sengaja. Saya saja. Tak ada orang makan sikit je makan. So amdan bila secara sengaja dia terus mubtilatis shaum, batal puasa. Tapi kalau tak sengaja Kalau tak sengaja, tak pekut. Tak pekut. Sebab kita tengok, tak pekut ke boleh ke tak? Tengok, amdan dengan sengaja. Jadi, amdan dengan sengaja. Kalau bi ghairi amdan, tidak sengaja, on. Rezeki Allah bagi. Alhamdulillah. Tapi, kalau saya nampak, contoh Aiman kan, dia makan syok kan. Saya tahu dia puasa. Saya kena tegur. Okey, saya tak boleh biarkan Aiman terus makan macam tu. Okey, saya kena tegur. Okey, tengok seterusnya. Apa dia? Wusul ain ilal jawf min manfadhin maftuh. Maksudnya kita sampaikan sesuatu ke dalam rongga yang terbuka. Okey? Maksudnya contoh burger kita bayangkan depan kamu semua ada burger, nampak burger tu sedap kita pegang kat tangan ni letak depan mulut, letak sampai daripada subuh, lepas subuh sampai habis, batal puasa tak? Mula-mula subuh letak sampai Allahu Akbar azan maghrib, batal puasa tak? Tak batal lah kan? Tapi yang jadi batal apa? Mubtilat. Usul masuk sampai makanan tu, sampai daging burger atau roti tu ke rongga yang terbuka yang dalam kerongkong ni. Tapi kan dah dipegang lama sampai cukup asal tak tahan dah. Dia tengok tak tahan dah. Dia rasa sikit kan? Rasa sikit ni maksud yang mana? Zauqut ta'am. Dia rasa hujung lidah je. Rasa je dia kata. Batal puasa ke tak? Zauqut ta'am. Oh, tak batal juga dia orang bahagia je. Sebab apa? Itu termasuk dalam perkara makruhatis shaum. Makruh. Lebih baik tinggalkan. Kau tak rasa lah kan? Sabarlah sikit lagi nak buka puasa macam tu. Jadi yang batalnya masuk ke dalam rongga yang terbuka. Menurut Imam Syafi'i ada lima rongga yang terbuka yang tak boleh masuk. Okey, kalau masuk dalam tu dia jadi batal. Apa dia? Yang pertama, buat gaya dengan Ustazah. Famun. Rongga pertama so masuk sesuatu dalam kalau masuk dalam mulut ni tak apa lagi. Jangan lepas kita macam telan tu, itu yang batal. Famun. Yang kedua, anfun. Anggota yang kedua yang tak boleh masuk orang Yang ketiga apa? Udhunan. Sebab telinga semua betul sama udhunan. Yang keempat, anggota apa? Qubul, kemaluan bahagian depan. Dubur, kemaluan bahagian belakang. Okey, 5 anggota ni menurut Imam Syafi'i kalau kita masukkan batal puasa. Tapi ada persoalan lah Iman. Orang tanya kan, boleh ke korek hidung waktu kita berpuasa? Tak tahulah Ustazah. Orang tak nampak pun saya korek ni. Boleh tak korek hidung? Cuba agak-agak cuba teka macam mana nak boleh share pandangan. Ya, silakan Fawaz, tafadhal. Menurut hidung ketika berpuasa tidak membatalkannya dengan syarat tidak melepasi rongga hidung. Okey, rongga hidung tu yang bahagian mana? Yang ni, yang tulang hidung ni jangan melepas tu. Mana ada orang korek hidung sampai ke atas ni? Bila ke atas ni, dia masuk ke dalam otak dah. Orang korek hidung bawah ni je lah kan? Tak ada sampai ke belakang. Oh, nampaknya Al-Fawaz telah beri berita gembira pada ramai orang. Sebab masa dulu saya kecil-kecil saya memang ingat dengar waktu bulan puasa tak boleh, waktu bulan puasa ke waktu puasa, asal kita puasa tak boleh korek hidung, tak boleh korek telinga.
Sebenarnya boleh. Cumanya kalau telinga jangan melepasi gegendang. Ada ke orang korek telinga melepasi gegendang telinga? Memang tak lah kan kat luar. Boleh. So jangan risau ya. Bersihkan telinga anda. Kalau hidung ni bersihkan, pastikan bersih, jangan sampai ke dalam. Tak ada orang korek hidung sampai ke dalam Okey, jadi tengok apa dia perkara yang seterusnya. Al-jima'. Buka mic semua sebut sama-sama dengan Ustazah. Al-jima'. Al-jima'. Masya-Allah. Okey, ahsantum. Jima' ni adalah melakukan persetubuhan di antara suami dan isteri. Okey, bila beranda berlaku persetubuhan, yang suami batal, isteri pun batal. Okey? Kita tengok perkara yang membatalkan yang seterusnya. Okey, perkara yang membatalkan ni sebenarnya kita boleh bahagi kepada beberapa bahagian. Yang pertama tadi, yang kita tengok sebenarnya, ini semua ni al-aklu wasyubu, benda yang memasukkan. Benda yang memasukkan, kita masuk makanan, okey, kita masuk sesuatu dalam rongga, al-jima' memasukkan kelamin lelaki ke dalam kelamin perempuan. Okey, itu perkara membatalkan dari segi memasukkan sesuatu dalam tubuh badan kita. Okey, ini perkara yang membatalkan kita mengeluarkan pula okey. Perkara yang membatalkan kita mengeluarkan pula. Okey, buka mic, kita kata al-istiqa'ah. Al-istiqa'ah. Okey, maksudnya muntah, ta'ammadu al-qai', muntah dengan sengaja. Okey. Dia kata kalau muntah ni buatan puasa aku dah tak larat dia muntah dengan sengaja. Memang batal lah. Okey, memang batal. Tapi tak sengaja, kalau tak sengaja, terus jalan. Okey, terus puasa macam biasa. Okey. Okey, buka mic. Al-istimna'. Semua. Al-istimna'. Okey, al-istimna' ini adalah perbuatan mengeluarkan mani. Dengan cara macam mana pun, bila dia keluar, terus batal puasa. Okey. Dan yang seterusnya, okey, buka mic semua. Al-hayd. Al-hayd. Wal-nifas. Wal-nifas. Wal-wiladah. Wal-wiladah. Masya-Allah, ahsantum. Ini khusus bagi perempuan. Okey, bila nampak je darah, dia tak semestinya darah tu warna merah. Kita tahu darah warna merah, betul. Tapi kalau haid ni biasa dia ada permulaan darah. Okey, asal-asal warna coklat, keperang-perangan, apa-apa warna yang menunjukkan pelik tu, maksudnya nak keluar darah lah tu, dah terus tak boleh puasa, terus terbatal puasa. Okey, nifas bila darah selepas orang melahirkan. Wiladah ni ketika wiladah ni melahirkan. Maksudnya kalau seorang perempuan ni dia melahirkan dia terus batal puasa dia. Okey, yang seterusnya sebut sama-sama dengan Ustazah. Buka mic. Al-ighma'. Al-ighma'. Ighma' dia bening-bening pengsan. Okey, ighma' ni pengsan. Wasukkar. 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 Idza amma jami'un nahar. Okey, maksudnya apa bila mana seseorang tu dia pengsan ataupun dia mabuk sepanjang hari. Maksudnya macam mana? Contoh dia makan sahur, tak tahu dia makan apa, pak pengsan. Tak dengar lagi azan subuh. Okey, bila pula dia sedar? Dia sedar bila orang azan maghrib. Dia sedar azan man, cuba azan man. Allahu akbar, Allahu Dah buka akbar. puasa. Dah buka puasa dia pun makan. Sah tak puasa dia? Sah tak puasa? Kalau sah angguk, kalau tak sah geling. Okey, tengok keyword dia. Dia kata jika berlaku jami'un nahar, sepanjang hari. Maksudnya dia tak sempat merasai puasa. Okey, kalau contoh situasi tadi ni, dia sempat tak merasai puasa. Sebab dia pengsan sebelum azan subuh dan dia sedar selepas maghrib. Okey, kategori macam ni tak batal puasa dia. Okey, bila batal maksudnya tak sah puasa dia. Okey, tapi ada kategori kedua. Okey, kategori kedua macam ni. Dah sahur. Okey, azan man, azan subuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Okey, dia pun solat Allahu akbar, solat subuh. Tiba belum sampai dia nak rukuk, pengsan terus. Okey, dia pengsan terus. Dia sedar waktu bila? Okey, azan man sekali lagi, azan maghrib pula. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah dah. Bukan puasa, aku puasa tadi. Makan. Okey, sekarang ni sah ke tak sah dia punya puasa? Batal ke? Okey, kalau sah angguk kuat. Kalau sah angguk laju. Okey, sah sebab dia merasai tempoh puasa tu. Dia sempat solat subuh, maksudnya dia merasai tempoh puasa selepas subuh tu. Masya-Allah, luar biasa. Nak boleh buat good kat diri anda dan kawan-kawan. Masya-Allah, ahsantum. Okey, jadi kita tengok terusnya al-junun. Kalau dah sampai kan, ambil hammer ketuk kepala kan, orang gila ni, dia walaupun gila sekejap je tetap membatalkan puasa. Okey, tetap membatalkan puasa. Tapi berbeza dengan pengsan. Dia kalau sepanjang hari baru batal. Tapi kalau junun walaupun sekejap,
Sekejap je aku gila tadi, tetap membatalkan puasa. Jom kita tengok yang seterusnya. Yang terakhir, apa dia perkara yang membatalkan puasa? Ini adalah na'udzubillah. Moga Allah lindung kita semua. Iaitu ar-riddah. Iaitu apa? Buka mic semua. Ar-riddah. Ar-riddah. Keluar daripada agama Islam. Na'udzubillah. Jadi, selesai sudah perkara-perkara yang membatalkan puasa. Jom kita main game dan juga kuis. Berapa ramai nak main game? Angkat tangan sebelah aja. Lepas tu klik-klik macam ni. Wah, tanda bersedia nak main game. Okey. Tengok soalan ni. Bayyin al-hukmu ma'at ta'lil fil masail al-atiyah. Okey, terangkan hukum dengan illah. Biasanya soalan macam ni soalan kebat. Soalan kebat. Soalan yang kemahiran berfikir aras tinggi. Soalan paling power lah insyaAllah. Okey, dalam soalan. Okey, tengok Dia punya contoh, situasi dia akala Safwan. Safwan makan nahar Ramadan. Pada waktu siang hari Ramadan. Bi ghairi amdin. Tanpa sengaja. Okey. Okey, so kita kena keluarkan apa dia hukum, apa dia illah. Apa dia hukum, apa dia illah. Jadi untuk menjawab soalan ni Ustazah nak share formula. Formulanya, formula TAT. Sedap ke tak sedap? TAT ni. Sedap ke sedap sangat? TAT. Okey, formula dia apa? T. Bila anda dapat soalan, murid-murid di studio dan di rumah, bila anda dapat soalan macam ni, anda kenal pasti isu ni. Isu tu, T tu pertama tu, tajuk besar. Okey, apa tajuk besar isu ni? Berkaitan dengan, okey, Kut, bagus. Satu stiker untuk Kut. As-saum. As-saum, masya-Allah, barakallahu fiki. Okey, kenapa kita nak kena tentukan tajuk besar supaya kita fokus tak meleweh-leweh ke mana-mana. Okey, as-saum. Okey, apa isunya? Dalam situasi ini apa isunya? Silakan. Ya, kita nampak Alia. Tafadhali Alia. Akala Safwan nahar Ramadan bi ghairi amdin. Makan tanpa sengaja. Isu dia bi ghairi amdin. Dia akala bi ghairi amdin. Mumtazah. Satu stiker untuk Alia. Mumtazah. Dia makan tanpa sengaja. Okey, itu isu dia. Okey, T yang terakhir adalah isu tu berkaitan T tajuk kecil yang mana dalam tajuk as-saum. Okey, dia berkaitan dekat-dekat ataupun sama ataupun dekat-dekat tajuk kecil yang mana dalam saum. Silakan. Naam. Okey, kita nampak Alia lagi angkat tangan dengan pantas. Apa dia Alia? Mubtilatis saum. Dia kata berkaitan dengan mubtilatis saum. Yang mana? Baca Alia. Al-aklu wasyurbu amdan. Dia berkaitan dengan al-aklu atau syurbu amdan adalah mubtilatis saum. Okey. Jadinya bila kita nak jawab tu, okey, bila mana benda tu adalah daripada perkara yang membatalkan puasa, dia jadi batal. Tapi bila mana perkara tu tak berkaitan dengan perkara yang membatalkan puasa, jadi puasa dia jadi yasih, sah. Sebab dia tak melakukan perkara yang membatalkan. Jadi illah tu nak tulis macam mana? Illah tu kita tulis macam yang tadi tu. Kita ambil balik. Al-aklu aw syurbu amdan min mubtilatis saum. Kita ambil je balik. Boleh? Kita ambil je balik. Okey, jadi kita tengok yang seterusnya. Try Sama Muhammad fi syahri Ramadan. Dia puasa waktu bila? Bulan Ramadan. Puasa wajib ke sunat tu? Buka mulut. Wajib ke sunat? Ya, Kut. Satu entang. Puasa? Puasa wajib. Ya, bagus, puasa wajib. Bidun tabitun niyah. Tanpa dia berniat. Okey, tanpa dia berniat waktu malam. Okey. So, kita tengok kita guna formula TAT. T. T yang pertama, tajuk besar apa dia? Silakan. Ya, Fatimah, tajuk besar dia apa? As-saum. As-saum, mumtaz. Okey, formula kedua A, TAT. Apa isu kat sini? Apa isu kat sini ya Fawaz? Kita bagi Fawaz. Tafadhal ya Fawaz. Satu stiker untuk Fawaz. Sama Muhammad biduni tabitu niyah Laila. Okey, dia punya isu adalah dia saum, dia puasa tapi puasa Ramadan. Okey, puasa wajib. Bidun tanpa tabitun niyah, tanpa dia berniat waktu malam. Okey, tanpa dia waktu malam. Okey, sekarang ni apa tajuk kecil yang berkaitan dengan isu ni? Silakan. Okey, bagus. Alia, tafadhali Alia. Arkanus saum. Arkanus saum. Arkanus saum yang mana? Okey, dalam poin niat ni. Betul? Dalam poin niat ni. Dalam poin niat dia kata yushtaratu tabitun niyat, mesti disyaratkan untuk berniat waktu malam bagi puasa-puasa yang wajib. Termasuklah saumur Ramadan. Okey? Jadinya bila tidak menepati rukun ataupun syarat sesuatu ibadah, okey, bila tidak menepati sesuatu syarat ataupun rukun dalam ibadah, kita kata dia la yasih. Jadi isu ni, adakah dia menepati rukun ataupun syarat yang telah ditetapkan dalam puasa tadi? Okey, bagus. Semua gila tidak. Jadi bila tidak menepati, jawapannya la yasih. Tidak sah. Jadi illah nak buat macam mana? Illah tulis yang atas tadi tu. Okey, tulis yang kaitan dengan tajuk yang mana tadi? Yushtaratu tabitun niyah
Saum yang mana? Ramadan qada nazar. Tajuk dia Ramadan kan? So tulis yang Ramadan. Okey, boleh? So jadi jawapan lengkapnya. Okey, alhamdulillah. Selesai untuk perkara-perkara yang membatalkan puasa. Okey, silakan anak murid, volunteer. Uzkur salasa min mubtilatis saum. Naam Alia, tafadhali. أولا الاستمناء، ثانيا الاستقاءة، ثالثا أكل أو شرب عمدا. Masya Allah, 3 stiker ni sebab dapat sebut 3-3 dengan jelas. Okey, silakan seorang lagi. Naam, Put, tafadhali. أولا الأكل أو شرب عمدا، ثانيا الجنون، ثالثا الردة. Masya Allah, 3 juga sebut dengan kuat dan jelas. Masya Allah. Okey, ini rumusan. Silakan kongsikan rumusan anda hasil pembelajaran kita hari ini. Kongsikan. Okey, kita nak. Silakan, Fawaz, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita telah banyak belajar pada hari ini. Antaranya, jika sebelum ini saya menyangkakan bahawa perbuatan berkumur ketika puasa tidak ada apa-apa permasalahan. Sehinggakan saya kerap berkumur berlebih-lebihan ketika puasa untuk melegakan diri saya. Tetapi selepas saya belajar tentang as-saum, iaitu puasa bersama dengan rakan-rakan pada hari ini, baru saya faham bahawa perbuatan berkumur secara berlebih-lebihan itu hukumnya adalah makruh. Natijahnya, pembelajaran hari ini telah mendidik saya supaya lebih berdisiplin dan lebih berhati-hati ketika menjalani ibadah puasa. Itu dia rumusan pada murid kita, Ustazah kan. Jadi murid kita hebatlah pada hari ini. Bagaimana dengan prestasi pembelajaran murid kita pada hari ini, Ustazah? Alhamdulillah, tahniah, semua telah mencapai objektif. Cuba kita tengok penghargaan ni orang. Mari kita tengok. Okey, Fawaz dia ada berapa? Abang Aiman? Fawaz ada 2467. 7 penghargaan untuk Fawaz. Okay. Alia? Alia pula 146 8 10 11. Wow, 11 untuk Alia. Fatimah? Fatimah pula ada 2 4 6 8. Masya Allah, tahniah Fatimah. Dan seterusnya Qudwa? Qudwa pun ada 8 juga. Wah, luar biasa semua, alhamdulillah. Okey, baik Ustazah, mungkin ada sedikit rumusan daripada pembelajaran kita pada hari ini, Ustazah. Terima kasih Abang Aiman. Jadi semua penonton di rumah, ingat bila mana kita ambil kisah yang gimmick tadi, bila mana kita tidak mengetahui sesuatu ibadah itu sama ada dia, bila kita tak tahu sesuatu perbuatan itu sama ada dia ni rukun puasa ke, sunan puasa ke, makruh puasa ke, ataupun perkara yang membatalkan puasa, dia akan menyebabkan kita berasa itu betul lah. Contoh kita tak tahu bahawa rupanya sahur tu rupanya sunnah. Kita rasa itu sahur tu wajib, jadi kita tak puasa. Jadi rugilah puasa. Sekarang ni dah tahu dah kan Ustazah kan? Baik Ustazah. Mungkin di ujung-ujung ni murid-murid kita nak tahu bagaimana dengan kita nak dapat bahan-bahan rujukan pada hari ini, Ustazah. Jadi, jika anda murid-murid di studio dan juga di rumah yang mahu dapatkan bahan rujukan untuk hari ini, boleh layari Pelantar The5 KPM. Baik, terima kasih kepada Ustazah Hani dan juga murid-murid bersama dengan kita pada hari ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa. Ma'assalamah. Ma'assalamah. Ila liqa.